Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul mu'minin. Allahumma ghnina bi halalin haram min sabab bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa an tuhimala dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian malam kita lepas Isyak. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala dia memasang insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan share dan mulakan dengan surah Al-Fatihah insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Kita masih lagi dalam surah Hud ayat 80 malam ni. Sambungan petang tadi surah Hud ayat 80. Mohon siapa-siapa yang ada website, ada Facebook, mohon share sama-sama insyaAllah. Kita share dulu grup WhatsApp, grup status, grup Facebook, mohon share sama-sama sahabat insyaAllah, untuk kita baca sama-sama tafsiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz, tafsir Al-Quran surah Hud yang masuk hari ni, malam ni masuk ayat ke 80 insyaAllah. Allah Allah.
Sila tajuk kuliah selepas maghrib sepatutnya. Lepas isyak sepatutnya, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Sama-sama kita baca ayat 80, tafsir ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambungan 79. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 80. Nabi Lut berkata, kalaulah aku ada kekuatan untuk menentang kamu, atau aku dapat bertumpu ke suatu tempat bertahan yang kuat, yakni dari penyokong-penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu. Sampai ke tahap tu marahnya Nabi Nabi Lut kepada kaumnya, ya. Terlalu marah sangat dengan perangai kaum Nabi Lut. Hebat sangat perangainya. Kuliah lepas isyak sebenarnya, saya silap tulis, insyaAllah. Okey. Ayat ini menerangkan marahnya Nabi Lut terhadap kaumnya. Sampai dia ke tahap kalau dia ada kekuatan untuk binasakan kaumnya, dia dah buat. Apabila Nabi Lut mendengar jawapan balas daripada orang kampung, dia terkeluar sepatah perkataan daripada mulut Nabi Lut. Qala law anna li bikum quwwat. Nabi Lut berkata, tidak ada arah lah aku ini sebatang kara. Waris pun tidak ada di sini. Kalau aku ada waris di sini pun tidaklah padan kalau aku ajak bertumbuk dengan puak-puak kamu, kerana kamu jahat sangat. Au awi ila rukni syadid. Ataupun kalau aku tidak ada waris sekalipun, sekurang-kurangnya kalau aku boleh pergi cari perlindungan dengan orang-orang yang gagah. Sampai ke tahap tu marahnya Nabi Lut kepada kaumnya yang melampaui batas. Ini perkataan yang terkeluar daripada mulut Nabi Allah Lut alaihissalam, yang menggambarkan seakan-akan Nabi Lut kelihatan hilang punca. Serupa kita jugalah, apabila teruk sangat ditimpa kesusahan, kadang-kadang terbit juga perkataan-perkataan dari mulut kita yang seakan-akan kita lupa kepada Allah Ta'ala, kerana kita fikir sudah tidak ada cara lagi untuk berikhtiar. Jadi apabila sudah tidak ada cara lain lagi untuk berikhtiar, menyebabkan orang yang diduga itu menjadi kecewa yang amat sangat. Itu sebab berlaku dengan Nabi Lut. Sampai dia offer anak dia, suruh berkahwin dengan anak dia, anak perempuannya. Tak hendak juga. Dia nak yang lelaki juga. Yang minta tu bukan perempuan, yang minta tu lelaki juga. Lelaki nak lelaki. Perangai kaum Lut yang songsang. Dirasakan dirinya seolah-olah berada dalam tempat yang gelap pekat, tidak mengerti apa yang hendak diteka. Nabi kita Muhammad SAW sewaktu membaca ayat ini, baginda berkata, rahmatullah ala Lut, laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Rahmat Tuhanlah kepada Nabi Lut, sesungguhnya dia duduk berlindung di tempat yang begitu kukuh. Hebatnya kesabaran Nabi Lut tu, nak mempertahankan seorang-seorang keluarga dia sendiri saja. Tidak siapa yang nak membantu ataupun menyokong dia. Perkataan Tok Guru, Allah Tuhan, kenapa jadi begitu? Kata Nabi kita Muhammad SAW membaca ayat ini, baginda terkenangkan orang seperjuangan dengannya, iaitu Nabi Lut. Nabi berkata, ya Allah, ya Tuhan, kenapa Lut jadi begini? Bukankah dia ini duduk di bawah perlindungan kamu? Kenapa Nabi Muhammad berkata sedemikian?
Apa yang hendak diberitahu adalah begitu hebatnya bala yang menimpa ke atas seorang Nabi boleh sampai ke peringkat menyebabkannya kehilangan punca. Bala yang hebat. Bala yang dikreatkan oleh kaumnya sampai Nabi Lut pun hilang punca. Itu dahsyatnya cubaan pada Nabi Lut. Tujuan ambo, kata tu guru, sebut begitu supaya kita sedar bahawa di dalam hidup kita, dalam masa kita memperjuangkan Islam, kadang-kadang bala itu datang dalam keadaan gelap pekat. Tidak tahu apa yang hendak diteka. Kalau kita bekerja lillahi ta'ala untuk Tuhan sungguh-sungguh, selepas itu dikenakan balak juga, maka tidak usahlah runsing, kerana orang yang menjadi Nabi pun mereka juga ditimpa bala ataupun ujian. Tu. Hanya kita yang biasa ni, yang bukan diutuskan jadi Nabi, orang biasa je pun. Jangan hairanlah kalau dapat ujian daripada Allah Subhanahu. Allah nak tengok kita, nak tengok level kita ke mana. Ujian hebat, hebat. Tapi jangan lupa, ujian para Nabi lagi hebat. Mereka yang dikasihi Allah Ta'ala tu pun lagi hebat Allah uji. Contohnya Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Hud. Ini menunjukkan terjemahan au awi ila ruknin syadid, ataupun aku ni mencari perlindungan kepada satu tempat yang kukuh, iaitu orang itu ataupun orang ini. Juga tafsiran lain menyebut au awi ila ruknin syadid, aku hendak sembahyang hajat, yakni memohon hajat segera supaya Allah Ta'ala menurunkan bala terserta-merta. Jangan tunggu esok. Sama ada kamu ambil anak perempuan aku sebagai isteri kamu, atau aku sembahyang hajat supaya bala datang menimpa serta-merta. Kerana apa? Kerana aku ini sudah duduk di bawah perlindungan Tuhan. Apabila aku duduk di bawah perlindungan Tuhan, maka aku akan berdoa kepada Tuhan supaya dibawa turun bala serta-merta. Ini ayat Nabi Lut kepada kaumnya. Dia dah offer, dah minta cadangkan, ambillah anak dia sebagai isteri yang normal, yang masih bersih, masih elok. Tak nak juga, dia nak pemuda-pemuda yang hebat, yang Allah datangkan tu sebagai manusia, asalnya ialah malaikat. Terus kita sambung ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik fa asri bi ahlika biqit in minal lail wala yaltafit minkum ahadun illa amra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum subh alaysal subhu biqarib. Ayat 81, sadaqallahul azim. Maksudnya, mendengarkan semikian tetamunya berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu sebarang bencana. Oleh itu pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam. Janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang kecuali isterimu. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka kerana ia memihak kepada mereka. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab pada mereka ialah waktu subuh, bukan waktu subuh itu sudah dekat. Surah Hud ayat 81. Ini ceritakan, tafsirannya pendek saja, terjemahan saja, menceritakan di ayat ini malaikat tersebut mendengar jadi tetamu Nabi Lut, terus bercakap dengan Nabi Lut, wahai Lut, sesungguhnya
kami adalah malaikat utusan Allah. Ya, Nabi Lut diberitahu yang pemuda-pemuda itu adalah utusan daripada Allah Ta'ala, iaitu para malaikat. Kaum engkau yang jahat tidak sekali-kali akan dapat melakukan apa-apa sebarang bencana kepada Nabi Lut. Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama dengan keluargamu pada tengah malam. Dinasihatkan Nabi Lut dengan keluarganya pergi daripada luar rumah dia, waktu tengah malam. Kemudian dinasihatkan janganlah seorang di antara kamu menoleh ke belakang. Dipesankan ahli keluarga tu jangan toleh ke belakang kecuali isterimu. Isteri siapa? Isteri Nabi Lut. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka. Isteri Nabi Lut pun kena juga. Pasal apa? Dia juga bersubhat ataupun memihak kepada kaum tersebut. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukan waktu subuh itu sudah dekat. Nabi Lut pun diarahkan oleh para malaikat untuk mengundurkan diri keluar daripada rumah waktu malam. Pasal apa? Malaikat sudah sepakat untuk membalakan, mengerjakan kaumnya pada waktu subuh. Terus pada ayat 82, masih lagi terjemahan, tak ada tafsiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, yakni tertimbus segala yang ada di muka buminya. Kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Ayat 82. Allah tuan. Diterbalikkan kaum Nabi Lut dengan tanah-tanahnya sekali. Kemudian dihujani dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpa kaum Nabi Lut waktu tersebut. Terus ayat 83, auzubillahi minasyaitanirrajim. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhan, yakni untuk membinasakan mereka, dan ia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim itu. Dah disiapkan rupanya batu-batu yang Allah tandakan khas untuk kaum Nabi Lut, yang nak mengenakan orang-orang yang zalim tersebut. Kemudian ayat 84, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila madyana akhahum syu'aibah qala ya qaum mi'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 54. Diceritakan di sini, dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Habis kaum Nabi Lut tadi. Cerita pula ayat 84, cerita Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ialah diutuskan pada kaum Madian. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, yakni sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab
hari yang meliputi, yakni orang-orang yang bersalah. Kaum Nabi Syuaib dalam bidang ekonomi dan perniagaan, juga politik. Ya, kaum yang hebat, ya, diutuskan, kaum tersebut dipanggil penduduk Madian. Kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib, keturunan itu juga penduduk Madian. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan kamu selain daripada Allah. Sama je. Mana Nabi pun dia akan sebut yang sama. Janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Ni waktu berniaga. Dinasihatkan. Pasal mereka berniaga hebat. Sesungguhnya aku melihat kamu berada di dalam kemewahan, dan sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang meliputi orang-orang yang bersalah. Bimbangnya Nabi Syuaib, pasal apa? Mewahnya penduduk tu kerana menipu dalam perniagaan, dalam pentadbiran dan macam-macam. Nabi Syuaib bimbang akan timpa azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya meliputi orang-orang yang bersalah. Wahai Muhammad, tolonglah ingat, wa ila Madyana akhahum Syuaib. Untuk negeri Madian kami kirimkan anak buah mereka sendiri, keturunan mereka sendiri, iaitu Nabi Allah Syuaib. Madian adalah sebuah negeri yang terletak di antara Syam dan Hijaz. Kalau mengikut geografi sekarang, ia terletak di antara Palestin dan Arab Saudi. Di zaman dahulu Saudi dipanggil sebagai Hijaz, sementara Syam merangkumi negara Palestin, Jordan dan sebahagian dari Syria. Madian ketika itu orangnya ramai, maka layaklah dikirimkan seorang Nabi untuk memimpin dan menguruskan manusia di sana. Nabi Syuaib yang dikirimkan ke sana merupakan mertua bagi Nabi Allah Musa yang lahir sezaman dengannya. Apakah yang diajar oleh Nabi Allah Syuaib alaihissalam? Ajarannya banyak, tetapi Allah Ta'ala saja hanya menunjukkan perkara nombor satu saja dalam program pengajian diberikan oleh Syuaib. Mula-mula ia bercakap, qala ya qaum, wahai kaum bangsaku, saya ini bukannya orang yang dilarang dari jauh. Saya ini bukannya orang yang datang dari jauh, tetapi saya adalah anak buah kamu juga. Aku ini anak saudara kamu, kamu kawan aku dan aku adalah kawan kamu. Oleh yang demikian, percakapan saya ini bukannya percakapan orang luar atau untuk semua, untuk orang luar, untuk tuan-tuan semua, bahkan percakapan dan ajaran orang sekampung. Kalau tuan-tuan tidak mahu mendengar orang sekampung sendiri, siapa lagi tuan-tuan hendak dengar? Jelas Nabi Syuaib nak menerangkan satu persatu, nak dakwah cara daripada bawah. Maknanya sebutan ya qaum ini digunakan bagi menarik perhatian para pendengar. Serupa kita menggunakan sebutan tuan-tuan, puan-puan dan adik kakak. Sebagai contoh, kalau dalam ceramah kita membahasakan para pendengar dengan panggilan tuan-tuan, orang kampung yang mendengarnya akan berasa dirinya sebagai tuan, walaupun dia seorang buta huruf, sehingga kan dia berkata, malam ini aku pula menjadi tuan. Itu contoh. Kerana apa? Kerana sebutan tuan-tuan ini biasanya dikhususkan kepada orang putih di zaman dahulu. Boleh jadi dengan cara ini menyebabkan tertariknya untuk mendengar ceramah kita yang selanjutnya. Atau kita membahasakan mereka yang panggilan adik kakak, seolah-olah kita berkata kepada mereka, ambo ni dan tuan-tuan adalah bersaudara, ataupun ambo ni adik-beradik kepada tuan-tuan semua. Jadi panggilan sebegini dapat menimbulkan kemesraan antara pendengar dan penceramah. Penggunaan bahasa yang baik merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian orang terhadap ucapan kita. Ini salah satu strategi untuk berdakwah ataupun kuliah ataupun ceramah. Ya qaumi budullah, kamu semua diminta berabdi kepada Allah.
Berabdi maksudnya menjadi hamba abdi dan beribadat. Tuan-tuan semuanya hendaklah beribadat kepada Allah. Hamba tidak suka tak berapa suka sebut perkataan beribadat, tapi hamba lebih suka menggunakan perkataan berabdi, kerana kefahaman dan pentafsiran kita mengenai ibadat itu terlalu sempit. Kalau disebut perkataan ibadat, biasanya orang nampak ia hanyalah syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Selain daripada 5 perkara ini, aktiviti yang lain seakan-akan bukan ibadat. Kalau begitu, dalam urusan lain kita kena ikut ajaran siapa? Adakah manusia boleh melakukan sesuatu menurut kehendak dirinya sendiri? Jadi rosak takrif perkataan ibadat, sehingga manusia sanggup berpolitik cara Eropah tetapi sembahyang dengan cara Islam. Berlakulah sekarang. Politik ikut Eropah, sembahyang ikut Islam. Oleh itu lebih baik diterjemahkan a'budu, dengan maksud beribadat, diubah kepada terjemahan maksud hendaklah kamu berabdi. Maksudnya berabdi lebih luas pentafsirannya. Tidak khusus hanya sembahyang, puasa, haji, bahkan apa saja gerak-geri hidup hendaklah dibuat untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah dalam urusan perniagaan, perkahwinan, penceraian, perkelahian dan peperangan. Jangan dibuat kecuali jika ianya benar-benar dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana seorang abdi dan hamba tidak boleh membuat apa-apa selain daripada arahan taukirnya, begitulah juga orang Islam. Oleh sebab taukir besar kita Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan ada sebarang tingkah laku kita selain daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kerana kita ni hamba dia, kali dia dan kuli dia dan buruh dia. Hebatnya level kita. Sebab itulah ajaran semua Nabi-Nabi di muka dunia ini. Seperti mana disebutkan di permulaan surah ini, mereka menyampaikan seruan kepada kaum mereka supaya berabdi kepada Allah. Wahai kaum bangsaku, hendaklah tuan-tuan semua berabdi kepada Allah. Itu tujuan asal Allah Ta'ala menciptakan manusia. Itu sebenarnya, bukan kita untuk jadi hamba dunia. Kita pastikan kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma lakum min ilahi ghairuh. Tidak ada orang tuan-tuan semua sebarang Tuhan selain daripada Allah. Hakikatnya tamsilan Tuhan itu banyak. Cuma semuanya tidak berfaedah, kerana yang benar-benar layak dijadikan Tuhan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara umumnya, apa saja benda yang kita sayang, yang kita puja, yang kita hormat, yang kita malu, yang kita segan, yang kita rela mati dan yang kita rela menghabiskan duit untuknya, pitih untuknya, semuanya itu boleh diibaratkan sebagai Tuhan. Jika kita rela mati kerana menjaga harta, maka harta itu diibaratkan Tuhan. Sungguhkah harta adalah Tuhan? Jawabnya tidak. Kalau benar harta itu Tuhan, sudah tentu selama-lamanya harta itu menolong, boleh tolong kita. Tapi kadang-kadang harta inilah menyebabkan kita dimasukkan ke dalam penjara. Harta itulah yang akan jadi menyebabkan kita mati, dibunuh. Betul tak betul? Betul lah. Sebab tu tak boleh dianggap hamba harta. Jangan jadi hamba harta. Begitulah seterusnya. Semua perkara manusia cintai seperti anak, isteri, sahabat andai, harta benda, pangkat dan pengaruh. Secara otomatiknya barang ini dianggap sebagai Tuhan. Tetapi adakah benda ini benar-benar Tuhan sebagaimana yang sepatutnya? Jawabnya tidak. Kadang-kadang orang menjadi susah berpunca kepada anak, isteri, sahabat andai dan juga pengaruh. Jadi sebanyak mana Tuhan yang ada di muka dunia ini, satu pun tidak berguna selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalau kamu bertuhankan juga kepada benda lain,
Ini menandakan kita tidak faham apakah itu Tuhan, untuk apa benda kita jadikannya sebagai Tuhan. Tu kita kena faham sebenar-benarnya. Panjang tafsiran ni, ya, insya-Allah. Masih lagi panjang. Dah setengah jam dah. Saya ada program lain, mudah-mudahan kita berhenti takat tu kot. Untuk takat malam ni, panjang lagi cerita bab Nabi Syuaib ni. Kita mohon ada satu lagi program, insya-Allah. Mohon pada tuan-tuan semua doakan biar stabil internet kita untuk teruskan program kuliah kita. Kita berhenti takat turut muka surat 322. InsyaAllah kita sambung esok subuh. InsyaAllah lepas subuh kita sambung balik ayat menceritakan Nabi Syuaib dalam dakwahnya. Panjang dia punya tafsirannya, insyaAllah. InsyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita jumpa esok pagi. Ada satu lagi program sekejap ni, insyaAllah. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Sudah yang surah Al-Fatihah, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syaribna wa aghdiya wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa 'abduka mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tawassalna bil wajbar wa tasamna bil malakut allazi la yamut isrif 'anna al bala wal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah. Bismillah masyaallah yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bi hasanati ya Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samii'un 'alim. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa samai. Subhanallah. Bismillah ala nafsi wa dini. Bismillah ala ali wa mali. Bismillah ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatih. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa esok lepas waktu subuh, insyaAllah. Esok jumpa pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.